pagi dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Semua sehat hari ini? Sehat. Dah sarapan? Belum. Cikgu lapar. Okey, kejap lagi. Kalau semua fokus, kita boleh rehat awal. Okey, boleh, Cikgu. Okey, sebelum memulai kelas hari ini, saya nak ketua kelas baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa taqawansu alaina min khaza'in yawmil qiyamah. Abu syari sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, minggu lepas kita dah masuk tajuk Dewan Rakyat kan? Ya. Jadi minggu ni kita masuk kepada bahagian baru iaitu Badan Perundangan Persekutuan bagi Dewan Negara. Hasil pembelajaran yang pertama, pelajar boleh mengurai keanggotaan Dewan Negara, dan yang kedua, pelajar boleh menyatakan dua bidang kuasa Dewan Negara. Cikgu nak tunjuk kamu satu gambar. Gambar ni tak berapa nak jelas. Cikgu tunjuk kamu video. Okey, Cikgu. Sekejap eh. Tengok dulu video ni. Sebab lepas ni cikgu nak tanya beberapa soalan. Okey, berdasarkan video yang kamu dah tengok ni, macam mana situasi dalam Dewan Negara? Sedang bersidang, Cikgu. Apa yang diorang bincangkan dalam Dewan Negara? Usul. Okey, betul. Okey. Yang pertama yang kita akan belajar hari ini adalah keanggotaan Dewan Negara.
pendidikan. Betul. Bidang kuasa Dewan Negara yang kedua adalah membincangkan dasar-dasar kerajaan seperti dasar ekonomi baru, dasar pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga, membahaskan dan menangguhkan atau meneruskan rang undang-undang pindaan akta atau pindaan perlembagaan. Dan yang terakhir, memulakan rang undang-undang kecuali rang undang-undang keuangan. Kenapa rang undang-undang keuangan tidak dibincangkan atau dibahaskan dalam Dewan Negara? Sebab saya cikgu. Natasha? Sebab dibincangkan dalam Dewan Rakyat. Betul. Rang undang-undang keuangan dibincangkan dalam Dewan Rakyat. Dia tidak termasuk dalam bidang kuasa Dewan Negara. Okey, seterusnya, keanggotaan Dewan Negara akan terdapat Speaker Dewan Negara. Speaker Dewan Negara mestilah merupakan ahli Dewan Negara. Speaker akan dibantu oleh 2 orang timbalan Speaker. Speaker akan menjadi yang dipertua Dewan Negara, iaitu yang akan mempengerusi dan menjadi juru cakap dalam persidangan Dewan Negara. Tugas-tugas Speaker Dewan Negara adalah: yang pertama, mempengerusi Dewan Negara. Yang kedua, memastikan tata tertib dan peraturan Dewan dipatuhi. Yang ketiga, mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak mematuhi peraturan. Dan yang keempat, menjadi jurucakap dalam Dewan Negara. Okey, saya nak tanya berkaitan tugas yang ketiga, mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak mematuhi peraturan. Contoh ahli yang boleh dikenakan tindakan tata tertib adalah ahli yang macam mana? Tiada. Betul. Lagi? Mengeluarkan kata-kata kesat. Betul. Sebab ahli Dewan Negara semasa persidangan, diorang mempunyai etika. Diorang tak boleh mengeluarkan kata-kata yang boleh menyentuh sensitiviti. Okay. Seterusnya, kuasa budi bicara Speaker Dewan Negara. Terdapat 4 kuasa budi bicara Speaker Dewan Negara. Yang pertama, membenarkan atau menolak soalan yang dikemukakan oleh ahli Dewan. Yang kedua, menentukan sesuatu soalan sama ada perlu atau tidak perlu dijawab oleh seorang menteri. Yang ketiga, menangguhkan sesuatu persidangan Dewan Negara. Dan yang keempat, menyingkirkan ahli daripada persidangan Dewan Negara atau melarang ahli daripada menghadiri persidangan Dewan Negara. Untuk kuasa budi bicara yang keempat ni, cikgu akan terangkan sedikit. Menyingkirkan ahli daripada persidangan Dewan Negara atau melarang ahli daripada menghadiri persidangan Dewan Negara ni, contohnya macam Speaker Dewan tu, dia boleh melarang ahli seorang wakil tu untuk tidak menghadiri persidangan dalam beberapa tempoh yang ditetapkan. Sekiranya ahli Dewan Negara tersebut didapati melanggar tata tertib atau dikenakan tindakan disiplin atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada persidangan yang lepas. Okey, seterusnya kita sambung setiausaha Dewan Negara. Setiausaha Dewan Negara ini merupakan individu yang dilantik bagi menguruskan pentadbiran Dewan Negara. Yang kedua, setiausaha Dewan Negara dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. Dan yang ketiga, setiausaha Dewan Negara hanya boleh dipecat oleh YDPA melalui tribunal. Seterusnya, Korum Dewan Negara. Korum Dewan Negara ini adalah bilangan ahli terkecil untuk membolehkan Dewan Negara bersidang secara rasmi adalah 10 orang, tidak termasuk Speaker. Dewan Negara ini boleh bersidang walaupun tidak cukup 70 orang ahli, tapi minimum 10 orang ahli yang membolehkan persidangan dijalankan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita. Seterusnya saya nak buat sesi soal jawab. Saya nak tengok kamu fokus ke tidak dengan pembelajaran kita pada hari ini. Tidak. Jadi saya nak pilih dan saya nak tengok kamu
boleh tak ulang poin-poin penting berkaitan tajuk Dewan Negara ni. Kita mulakan dengan, siapa boleh terangkan balik dengan saya fungsi Dewan Negara? Saya cikgu. Ya, Saya cuba cikgu. Fungsi Dewan Negara ni membahaskan hak rakyat dan dasar-dasar kerajaan. Lepas tu dia juga berfungsi untuk membahaskan dan menangguhkan atau meluluskan undang-undang pindaan akta ataupun pindaan perlembagaan. okey, betul Haiti. Okey, kita teruskan. Siapa boleh terangkan balik pasal kriteria untuk menjadi Senator Dewan Negara? Saya cikgu. Ya, Malik. Kriteria senator ni itu seorang yang banyak berjasa cemerlang dalam perkhidmatan awam. Lepas tu seorang yang telah mencapai kepujian dalam lapangan profesion, perdagangan, perusahaan, kejap ya cikgu, pertanian, kegiatan kebudayaan atau perkhidmatan masyarakat. Betul tak cikgu? Betul. Tapi cikgu nak tanya lagi. Ya. Kenapa mesti orang yang mencapai perkhidmatan cemerlang? Kejap ya cikgu, saya cari jawapannya. Okey. Cikgu bantu untuk jawab Okey, boleh cikgu. Kamu duduk dulu. Terima kasih cikgu. Untuk menjadi senator, kita kena pilih seseorang yang telah mencapai perkhidmatan cemerlang. Sebab melalui perkhidmatan cemerlang tu kita tahu dia boleh tak bawa usul untuk mengatasi masalah-masalah rakyat. Sebab kalau dia tak ada cemerlang dalam tugasan sebelumnya, macam mana dia nak wakilkan diri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rakyat hadapi? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham Okey, kita seterusnya soalan cikgu nak tanya, siapa boleh bagi tahu balik fungsi setiausaha Dewan Negara? Saya cikgu, saya cuba. Ya, kita. Fungsi setiausaha Dewan Negara ialah yang pertama mengurus pentadbiran Dewan Negara. Yang kedua, setiausaha Dewan Negara ni dilantik oleh YDTA atas nasihat Perdana Menteri. Dan yang ketiga, setiausaha Dewan Negara ni hanya boleh dipecah oleh Yang di-Pertuan Agong melalui tribunal. Betul. Okey, yang terakhir, sebelum kita berhenti, saya nak tanya siapa boleh ulang balik bidang kuasa Speaker Dewan Negara? Ya, Natasha. Yang pertama, memastikan tata tertib dan peraturan Dewan Negara dipatuhi. Yang kedua, menjadi jurucakap dalam Dewan Negara. Yang ketiga, menangguhkan sesuatu persidangan dalam Dewan Negara. Okey, betul. Nampaknya semua macam boleh jawab soalan dan poin-poin penting dalam tajuk Dewan Negara ni. Saya harap semua boleh ingat poin penting dalam tajuk Dewan Negara sebab tajuk ni selalu keluar dalam soalan objektif peperiksaan kamu ya. Lepas ni macam biasa saya akan bagi balik latihan pengukuhan dalam grup WhatsApp macam biasa untuk tahu sejauh mana kamu faham tajuk ni. Itu saja pembelajaran kita pada pagi ni. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu, saya nak tolong. Cikgu, saya Saya nak tolong kemas barang cikgu.